Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan buat ulang kaji pasal tajuk bab 1 tingkatan 4. Kita akan tengok fungsi persamaan kuadratik. Kita akan ulang kaji bab tu sahajalah. Okey, kita buat tutorial hari ni, fungsi dan persamaan kuadratik. Ni topik bab 4. Kita tengok hasil pembelajaran kita pada hari ini menyelesaikan masalah melibatkan persamaan kuadratik lah. Ni contoh nota dah. Kita akan tengok graf dia yang berbentuk graf parabola ni. Kita akan tengok yang y(x) kuasa 2 tambah 3x tolak c. Kalau kita tengok bentuk arm dia, kita kena tahu lah bentuk arm dia. 4 ni a, bx kuasa 2, bx tambah c. 3 ni b, negatif 1 ni c. Okay, pernah faham bentuk ni? Nombor yang ada dengan x kuasa 2 tu a, yang dengan x saja b nilai. Kemudian dia c. Okay, kena faham yang tu. Okay, kemudian ni graf lah. Di mana kalau A, nilai A ni yang depan ni kalau dia lebih besar daripada kosong, bentuk dia graf yang senyum. Okay, kalau A lebih kecil daripada kosong, maksudnya nilai dia negatif, graf dia akan bentuk masam. Macam tu sahaja. Okay, di mana ni adalah punca lah, iaitu yang kita cari lagi. Kita akan cari faktor, guna kaedah pemfakturan. Okay, ni kita guna kaedah pemfakturan. X kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Kita ni bentuk arm dia. A ni A berapa? A dia depan X ni ada 1. B dia 5. C dia 6. Macam tu saja. Lepas tu tekan saja kalkulator lah. Tekan kalkulator, kita akan ambil mode dah 3 kali. Kita jumpa EQN. Kita ambil. Lepas tu kita akan ambil yang degree. Kalau dalam kalkulator lah. Lepas tu kita masukkan nilai A berapa, nilai C berapa, nilai B berapa. Masukkan saja nilai dalam kalkulator. Kemudian dia akan bagi tahu jawapan yang macam ni. X sama dengan 2, X sama dengan 3. Lepas tu kita nak buat pemfakturan. Kita cuma pindahkan je saja X. Kalau 2 pindahkan X tolak 2. Ni pun X. 3 pindahkan jadi negatif 3. Macam tu saja untuk kita buat pemfakturan. Maksudnya kita dah dapat jawapan dari kalkulator, kemudian kita buat saja macam ni, kurungan-kurungan. Itu saja, tak perlu pengiraan panjang-panjang. Okey, faham tak Anis? Okey, tengok latihan. Okey, tentukan sama ada ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah atau tidak. Kita tengoklah, bentuk kuadratik dia mesti kuasa 2 sahajalah. Jadi A ni adalah fungsi kuadratik. X kuasa 2 tolak 5. Yang B kalau kita tengok 1/. Kalau kita naikkan, tukar kepada bentuk dia akan jadi X negatif kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Jadi dia bukanlah fungsi kuadratik. Sebab apa? Sebab dia negatif 2. Okey, bukan. Kemudian yang ketiga C, M kuasa 2. Jadi kita pertentang dia adalah fungsi kuadratik. Macam tu sahaja. Okey. Okey, faham Anis? Okey, tak apa. Teruskan. Tentukan nilai A, B, C. Okey, yang pertama. Nilai A dia adalah yang duduk dengan X kuasa 2 iaitu 2. Nilai B yang duduk dengan X sahaja iaitu negatif 5. Dan nilai C sama dengan 1. Sama jugalah yang B pun. Ni kalau macam ni tengok. Yang mana nilai A yang dekat, yang rapat dengan X kuasa 2. Tengok depan dan belakang sekali kan, iaitu negatif 2. Okay, B pun yang depan dengan X. Jadi depan X tu ada negatif 1 dan C adalah 1. Sama juga. Okey, macam kalau dia bagi macam ni, kita kena kembangkan dia dulu.
2R darab R, 2R kuasa 2, tolak 2R darab 3R, kita dapat 6R. Kemudian tentukan nilai A sama dengan yang dapat dengan kuasa 2 ialah 2. B sama dengan yang dapat dengan R sahaja ialah negatif 6. C tak ada, jadi C adalah kosong. Okey, ada soalan tak? Tak ada? Okey, kita teruskanlah. Okey, tentukan punca persamaan kuadratik berikut kaedah pemfaktoran. Kita dah ada ni, kita dah susun dalam bentuk amah. Kita kena pasti nilai A dia sama dengan 1, B dia sama dengan negatif 5, C dia sama dengan 6. Okey, kita tekan kalkulator. Saya nak cari kalkulator. Okey, kita ambil mode. Kalau kalkulator ni dia terus saja. Ambil nombor 5, lepas tu kita ambil nombor 3. Okey, saya tengok slide kali. Okey, kalau kita tengok soalan A ni, kita masukkan nilai dia. A dia adalah 1, B dia adalah negatif 5 dan C dia adalah dia dah keluar jawapan pula. A1 A1 B negatif 5 C dia 6. Okay, jadi kita dapat jawapan dah. Kita tulis saja jawapan dia dulu. Okay, kita tengok tu. Kita dapat apa? 2 dan 3. Jadi kita tulis dulu. Saya buka pen. Okay, kita dapat tadi 2 dengan 3. Kita tulis jawapan kat sini. X sama dengan 2. Lepas tu X sama dengan 3. Okay, ni jawapan yang last kali. Tapi dia nak kaedah pemfaktoran. Kita cuma buat macam ni sahaja. Kita pindahkan X, 2 pindah pergi kiri jadi negatif 2 kan. Jangan, kurungan kena ada lah sebab kaedah pemfaktoran dia melibatkan kurungan. So ni pun sama. X tolak dengan 3 sama dengan 0. Macam tu sahaja. Inilah jawapan dia. X, 2 atau 3. Okay, ada soalan ni? Tak ada. Okay, terusnya tengok yang B. Okay, B. Mula apa yang kita kena buat kalau dia bagi macam ni, kita kembangkannya dulu. Kita darab satu-satu. Y darab Y, Y kuasa 2. Y darab 1 dapat Y. 2 darab Y tambah 2Y. 2 darab 1 kita dapat tambah 2. Ini pun kita kembangkan macam biasa lah. 2Y tambah 2. Lepas tu kita selesaikan satu-satu ni. Y kuasa 2 tambah Y tambah 2Y dapat 3Y. Kemudian dia tolak 2Y dapat Y 2 tambah negatif 2. So tak ada. Kosong. Macam tu saja. So tekan je lah kalkulator. Sekejap kalkulator. Kita tekan saja kalkulator ni. Kita masukkan nilai lah. Kita tengok. A dia 1. B dia pun 1. C dia kosong. Buat negatif 1 dengan kosong. Jadi kita dapatlah Y. Itu jawapannya. Tak boleh ambil pen ni. Jadi kita dah dapat Y kurang Y tambah 1 sama dengan kosong. Dan Y sama dengan negatif 1. Macam tu. Okay.
Okay, ada soalan untuk dua contoh soalan ni? Tak ada soalan. Okay, teruskanlah. Okay, kita tengok soalan SPM. Dia minta kita, selesaikan persamaan kuadratik ni. Maksudnya apa yang kita kena buat mula-mula, kita kena kembangkan dululah darab 2x darab x, 2x kuasa 2, 2x darab negatif 5 tolak, dapat negatif 10x. X tolak 15. Kemudian kita pindahkanlah, kita kumpulkan sekali, tolak 10x tolak x tambah 15. Okey. Lepas tu kita selesaikan dulu ni. 2x kuasa 2 negatif 10x tolak x, kita dapat 11x tambah 15. Kita nak kalkulator, kita ambil. Tentukan dulu A sama dengan 2, B sama dengan negatif 11, C sama dengan 15. Kemudian tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okay, kita masukkan sahaja nilai dia lah. A sama dengan 2. B sama dengan negatif 11. C sama dengan 15. Okey. So, kita selesaikan dia. Kita dapat 3, 5/2. Okay. Kita selesaikan sahajalah dia. Ingat jawapan 3, 5/2. So, kita tulis. Kita tinggal ruang sikit. So, kita kat sini X sama dengan 3 atau X sama dengan 5/2. Jadi macam kita nak buat. Kita letak kurungan, tulis X tolak 3, kurungan lagi 1. Ni darablah sini. Dapat 2. X tolak 5. Macam tu sahajalah penyelesaian untuk fungsi kuadratik. Okey, ada soalan? Tak? Okey, kita teruskanlah. Okey, seterusnya nombor 3 ni, soalan SPM. Okey, ni apa yang kita kena buat dulu? Kita hilangkan dulu pecahan. Ni kena darab, ni pun kena darab dengan sini. Jadi kita akan dapat 4y darab y, 4y kuasa 2 tolak 3/y darab y tolak 3 lah. Sama dengan negatif 4 darab y. 4y lah. Jadi kita pindahkan, kumpulkan sekali, kita dapat tambahlah 4y tolak 3 sama dengan 0. Kemudian kita selesai guna kalkulator. Tekan sahaja kalkulator lah. Okay, kita masukkan nilai dia. A dia sama dengan 4. B dia sama dengan 4. C dia sama dengan negatif 3. Okey, A sama dengan 1/2 dengan negatif 3/2. Kena ingat. 1/2 negatif 3/2. Okey, so kita tulis. Okey, dekat jawapan last, tinggal ruang. X sama dengan 1/2 atau X sama dengan negatif 3/2. Jadi kita nak selesaikan dia, kita buat. Ni akan darab 2x tolak 1 kurungan 2x tambah 3. Macam tu sahaja. Jadi punca untuk persamaan kuadratik ni ada 1/2 dan negatif 3/2. Okey, ada soalan? Dah. Okey, kita teruskan. Ni pun sama. Raja 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik. Dia bagi ni. Ni graf. Dia suruh kita cari titik A, B, C. Kalau kita tengok A ni adalah pintasan pada paksi Y. Pintasan pada paksi Y dia boleh kita kenali sebagai nilai C. Daripada persamaan ni kita dah nampak lah, tengok. Negatif X tambah 2X tambah 15. Kita dah tahu C dia adalah 15. Jadi kita tulis saja koordinat untuk A adalah dekat paksi Y dia 15. Bila dia berada di paksi Y, dia tersentuh paksi X. X adalah 0, 15. So kita betul dapat jawapan untuk A. Okay. Kemudian kita nak cari koordinat B dan C.
B dan C kita tahu sini adalah punca. Jadi kita guna kaedah pemfaktoran. Okey. Jadi macam biasa kita tulis ni, kita terus masuk ke dalam kalkulator. Kita cari punca dia dulu, masuk dalam kalkulator. Okey, tekan A dia sama dengan negatif 1. Okey. Tekan sama dengan B dia adalah 2. C dia adalah 15. Okey. So, kita tekan kita dapat 5 dengan negatif 3. Okay. So, tulis punca dia. 5 negatif 3. Tulislah kat bawah ni, selang. Tinggal ruang. Okey. X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 3. So, kita kena buat. Sebab kat situ ada markah kaedah pemfaktoran tu. So, kita buat kurungan X tolak 5. Tutup kurungan, buka kurungan. X negatif 3 pindah ke sana jadi tambah 3. Kita dah dapat. Kemudian kita tengok. Dia minta kita cari paksi B dengan C. Kalau kita tengok paksi X dengan Y, paksi yang bersini X adalah positif, X sini negatif. Jadi, kita boleh tentulah paksi koordinat A. Koordinat A sama dengan A. A pula. Sorry. Jadi, tengok koordinat B. Koordinat B sama dengan B. Dia berada di bahagian negatif pada paksi X. Jadi, kita akan ambil lah negatif 3, 0. Macam tu saja. C, dia berada di bahagian positif. Jadi, automatik dah 5 ni adalah koordinat untuk C. Macam tu sajalah. Okey, ada soalan? Tak ada? Okey, kita teruskan. Okey, last soalan kita. Selesaikan persamaan kuadratik ni. Ni susah sikit. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita kena darab satu-satu. Okey? Contoh, kita akan ambil 2 tambah M. Kita buat satu lah. Per 3M tolak 1 darab dengan 4 sama dengan M. Sekarang kamu darab dulu ni. 2 darab 4, 8 tambah 4M. Kita darab atas, kemudian M. Ni pun kena darab dengan M. 3M tolak 1. Okay. Kemudian kita darab. Kita buat macam biasa. 4M. M darab 3M. 3M kuasa 2 tolak dengan M. Kemudian kita kumpulkan sebelah lah. Contoh saya ambil gambar sini. 3M kuasa 2 tolak M. 8 pindah ke sana tolak 8 tolak 4M. Dan kosong. Jadi kita selesaikan dia. 3M kuasa 2 tolak 5M tolak 8. Kita dah dapat ni, kita tentukan dulu nilai. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 8. So, kita tekan sajalah kalkulator. Kita masuk kalkulator, kita tekan A dia 3, B dia negatif 5, C dia negatif 8. Okey, so kita selesaikan. Kita dapat 8/3 dan negatif 1. So, kita dapat pencarian okey. So, kita buang tak tulis kat sini lah. Dapat jawapan yang pertama tadi 8/3 tak X sama dengan negatif 1. Jadi, kaedah pemfaktoran kita masukkan kurungan 3 darab sini dapat 3X, 8 pindah ke sana dapat tolak 8X. 1 pindah ke sana tambah 1. Macam tu sahaja. Jadi kita dah tahu ni adalah jawapannya. Macam tu sahaja. Okey. Ada soalan? Tak?
Okay, so tengok kesimpulan lah. Okay, secara kesimpulan kita tengok fungsi persamaan kuadratik ni macam kita nak buat. Bila dia ada A X kuasa 2 tambah B X tolak C tambah C sama dengan kosong. Ni adalah bentuk arm dia. Kamu kena faham bentuk arm ni. Contohnya kalau dia bagi berselerak pun kamu kena susun macam ni dululah. Baru kamu nampak. Kemudian kita tentukan nilai A berapa, B berapa, C berapa. Kita tentukan nilai dah. Kemudian kita masuk sahaja dalam kalkulator. Kalkulator macam mana tekan? Mod 3 kali sampai jumpa EQN. Kemudian kita akan tekan ke kanan. Itu kita jumpa degree. Okay, lepas degree kita akan ambil nombor 2 lah. Tekan nombor 2, dia akan masuk, dia akan ada AX tambah BX tambah C. So kita so dia katanya nilai A berapa, kita tekan sama dengan, lepas tu dia masuk nilai B, kita tekan sama dengan, kemudian kita tekan nilai C, masukkan nilai C, tekan sama dengan, kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapatlah berapa X dia. Kita akan dapat punca dia, okay? Macam saya tekan kalkulator. Okay, lepas kita dapat tu, kita untuk pemfakturan, kamu kena ingat, contoh ni X ada jawapan berapa-berapa, A per B ke apa-apa je. Kemudian dia akan naik ke atas, kita buat letak kurungan, X tolak berapa. Lepas tu lagi satu kurungan, X tolak berapa. Macam tu sahaja bentuk dia. Kamu kena faham yang tu sahaja. Okay, ada soalan tak? Okay, tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, sampai situ sajalah kelas kita hari ni. Kita ulang kaji pasal fungsi persamaan kuadratik. Okay? Okay. So, kalau tak soalan. Okay, sampai situ sajalah. Okay, kelas kita